Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu berharap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan gembira di samping keluarga. Baiklah, sekali lagi kita bertemu dalam program Kelantan Ikhlas. Cikgu Suzana binti Ismail, guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Meranti, Pasir Mas, Kelantan. Aspek pembelajaran kita pada hari ini, kita tengok standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastera. Manakala standard pembelajaran ialah 4.1.1 memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan menyatakan respon peribadi tentang maksud tersurat dan maksud tersirat sesuatu karya. Baiklah, hari ini cikgu akan ketengahkan sajak yang berjudul Kijang yang Lelah, nukilan Wan Marzuki bin Wan Ramli. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu sajak. Sajak tergolong dalam puisi moden yang terkeluar daripada ciri-ciri puisi tradisional. Mungkin pelajar telah tahu dan sepatutnya pelajar telah tahu apakah ciri-ciri puisi tradisional. Karya sastera yang dihasilkan dalam bentuk rangkap yang terdiri daripada kata-kata indah yang mengandungi maksud tertentu atau bersifat curahan hati terhadap sesuatu perkara, itulah yang dikatakan ataupun disebut sebagai sajak. Okey, sajak ini menceritakan tentang tema, banyak tema sajak, antaranya ialah tema perjuangan, tema kasih sayang, tema alam sekitar dan juga ada tentang penghargaan terhadap sesuatu. Baiklah, sekarang kita mulakan dengan sajak Kijang yang Lelah ini pada rangkap pertama. Okey, cikgu cuba bersajaklah. Dan murid-murid, cikgu rasa semua pelajar tingkatan 3 telah pun pandai bersajak. Sepatutnya pelajar telah pandai bersajak sebab kita telah mula bersajak dari tingkatan 1 lagi. Okey, cikgu cuba ya. Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Dia tidak lagi mampu menobat tahta, mengorak telapak di tanah menghijau. Saat itu, sebab menyentap dahan kalbu, dedahun resah mula berguguran. Pepohon batin akhirnya tumbang, akarnya menguncup di perdu harap. Hari ini, dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki, menghambat waktu yang bersisa, walau dalam jera lelah, seakan dibelenggu setiap inci jiwa raga. Bimbang tersadung akar dan jerat, sang kijang lebih berhati-hati menapak. Meski dalam peribadi yang keruh, diredah belantara yang mula teduh, nun jauh di batas nuraninya. Dia tetap menjinjing tekad dan tabah, terus mengorak penuh berhemah. Dengan akal dan hati, dia tidak lagi gundah menyusun gerak dan langkah. Sekarang kita tengok pula sajak pada maksud. Kita kena berani untuk menyatakan maksud sajak tanpa merujuk mana-mana bahan. Kita cuba dulu untuk menerangkan maksud mengikut pandangan kita sendiri. Kita jangan terlalu terikat kepada buku rujukan.
Atau murid-murid janganlah terlalu bergantung kepada guru untuk menyatakan maksud sajak. Okey, baiklah sekarang cikgu terangkan maksud sajak pada rangkap pertama. Rangkap pertama, penyajak menerangkan keadaan fizikal kijang yang sudah semakin lemah, iaitu suaranya tidak lagi nyaring dan hebat seperti dahulu. Kijang tidak lagi mampu berkuasa di hutan tersebut seperti yang dilaluinya pada zaman muda. Pada rangkap kedua, atas keupayaan yang semakin berkurang, kijang mula berasa sedih. Keresahan mula menguasainya dan keyakinan diri semakin lenyap. Hingga kijang betul-betul mengalami kekecewaan yang mendalam. Pada rangkap ketiga, namun kijang akhirnya berazam untuk mengatasi segala kelemahan yang dihadapi. Kijang akan menggunakan kesempatan yang masih ada untuk meneruskan kehidupan dengan sebaik mungkin walaupun terpaksa menempuh pelbagai kesukaran. Kesukaran ni semasa dia berada di tengah rimba. Pada rangkap terakhir, kijang meneruskan rutin hidupnya dengan lebih berhati-hati agar selamat daripada sebarang bahaya. Walaupun jiwanya agak tertekan, kijang tetap berazam untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih baik. Kijang menggunakan kelebihan yang ada pada akal dan perasaan untuk tidak terus berserah kepada takdir. Sekarang kita tengok pula bentuk. Apa itu bentuk? Bentuk ialah ciri-ciri khas sesuatu puisi yang dirujuk pada beberapa aspek. Mesti pelajar telah pun arif. Mari kita sama-sama cuba bagaimanakah keadaan bentuk puisi kijang yang lelah. Okey, kita tengok jumlah rangkap. Jumlah rangkap puisi ni ada 4. Jumlah baris. Jumlah baris dalam rangkap. Kita kena kira nah. Setiap rangkap ada berapa baris. Jadi di sini kita tengok setiap rangkap tu jumlah barisnya berbeza. Iaitu antara 4 hingga 10 baris. Jadi baris ni tidak seimbang. Dalam baris dalam rangkap puisi ni kita tengok tidak seimbang. Iaitu tidak sama. Sekarang kita tengok pula jumlah perkataan dalam baris. Jumlah perkataan dalam baris yang cikgu temukan ialah antara 2 hingga 7 patah perkataan. Manakala jumlah suku kata adalah antara 4 hingga 17. Sekarang kita tengok bagaimanakah cara untuk kita menentukan jumlah perkataan di dalam baris. Okey, kita pilih yang paling sedikit. Yang paling sedikit ialah saat itu. Saat kita kira 1, itu kita kira 1 lagi. Jadi jumlah perkataan ialah 2. Kita ambil pula jumlah perkataan dalam baris yang paling banyak. Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Ada berapa? Ada jumlah perkataannya ialah 7. Jadi kita tengok jumlah perbezaan jumlah perkataan dalam baris ni sangat berbeza, iaitu antara 2 hingga 7. Seterusnya kita tengok pula jumlah suku kata di dalam baris. Cara nak menentukan jumlah suku kata saat. Jadi berapa? 2. Ini. Jadi berapa? 4. Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Ada berapa? Ada 17. Jadi jumlah suku kata antara 4 hingga 17.
Juga perbezaan yang sangat ketara. Sekarang kita tengok pula rima. Kita masuk kepada unsur bunyi rima. Apa itu rima? Rima merupakan bunyi akhir pada baris. Bunyi terakhir. Rima rangkap 1 ialah AA, AAB. Manakala rangkap 2, AABBC. Rangkap 3, AABCB. Rangkap 4, ABCC, DCC, ECC. Jumlah rima ni bergantung kepada jumlah baris dalam sesuatu rangkap. Sekarang kita tengok cara untuk menentukan rima. Kita tengok pada rangkap pertama. Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema. Berakhir dengan vokal, berakhir dengan bunyi ma, vokal A. Jadi kita simpulkan sebagai A. Baris yang kedua, ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Masih lagi berakhir dengan bunyi A. Kita simpulkan lagi A. Dia tidak lagi mampu menebak tahta. Masih lagi berakhir dengan vokal A. Kita simpulkan lagi A. Mengorak telapak di tanah menghijau. Sekarang sudah jadi jau. Sudah berubah bunyi. Kita simpulkan pula bunyi yang kedua sebagai B. Jadi rimanya A, 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 B. Kita tengok pula rima bagi rangkap kedua. Saat itu. Tu kita wakilkan sebagai A. Sebab menyentak dahan kalbu. Masih lagi simbol A. Sebab bunyi yang sama. Dedaun resah mula berguguran. Berbeza. Kita simpulkan sebagai B. Pepohon batin akhirnya tumbang. Masih lagi bunyi yang sama dengan baris ketiga. Kita simpulkan B. Akarnya menguncup di perdu harap. Ini sudah berbeza. Jadi kita buat simbol baru sebagai C. Jadi rimanya A, A, B, B, C. Bagaimana pula dengan rima rangkap 3 hari ini? Hari ini, ni A. Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Masih lagi simbol A. Menghambat waktu yang bersisa. Sudah berbeza. Jadi kita bubuh simbol yang kedua sebagai B. Walau dalam jera lelah. Berbeza lagi. Kita pun bubuh pula simbol C. Seakan dibelenggu setiap incir jiwa raga. Masuk kepada simbol B semula. Jadi rima dia A, A, B, C, B. Bagi rima rangkap 4, bimbang tersadung akar dan jerat. Rat kita ambil A. Sang kijang lebih berhati-hati menapak. Kita ambil simbol B. Meski dalam peribadi yang keruh. Simbol C. Diredah belantara yang mula teduh. Kita ambil sebagai C. Nun jauh di batas nuraninya. Yang lain pula kita ambil sebagai D. Dia tetap menjinjing tekad dan tabah. C semula. Terus mengorak penuh berhemah. C lagi. Dengan akal dan hati. Berbeza. Penambahan simbol kepada E. Dia tidak lagi gundah. C semula. Dan yang terakhir menyusun gerak dan langkah. C semula. Kesimpulannya, sajak ini adalah tergolong dalam puisi moden. Kenapa puisi moden? Sebab bentuknya bebas. Tidak terikat dengan puisi tradisional.
terikat dari segi apa? Dari segi jumlah perkataan dalam baris, jumlah suku kata dan juga rima. Sekarang kita tengok sekali lagi bagaimanakah ciri-ciri puisi tradisional. Okey, apa itu puisi tradisional ya? Antaranya ialah pantun, syair. Cirinya jumlah perkataan dalam baris biasanya antara 4 hingga 5. Dan perbezaannya kecil. Sekarang puisi kita ni perbezaannya jumlah perkataan besar antara 2 hingga 7. Ciri yang kedua, jumlah baris dalam rangkap seimbang. Kalau jumlah barisnya 2, maksudnya semua 2. Kalau 4, semuanya 4. Ataupun kalau 6, semuanya 6. Sekarang kita tengok sajak kita ni ada rangkap baris 4, ada rangkap baris 5 baris dan ada rangkap yang 10 baris. Jadi dia ni tidak seimbang. Dari segi rimanya juga terlalu berbeza. Kalau puisi tradisional, rimanya sama ada A ataupun AB. Baiklah, kita teliti semula sajak kijang yang lelah. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu, pelajar kenal atau tidak binatang kijang ni? Kalau pelajar tak kenal, pelajar boleh tengok dalam carian internet. Biasanya pelajar akan kenal binatang kijang ni. Kita pergi ke zoo, kita tengok kijang. Okey, baiklah. Temanya ialah tentang kijang ni lah. Apa itu tema sebelum tu? Tema ialah idea utama yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sesuatu tulisan ataupun sesuatu karya. Tema sajak ini ialah penderitaan hidup yang terpaksa dilalui oleh seekor kijang setelah menginjak usia yang kian lanjut. Okey, huraiannya. Pelajar perlu menghurai. Sudah dapat tema, pelajar perlulah menghurai. Pada usia yang tua, kijang menghadapi pelbagai kesukaran untuk meneruskan kehidupan kerana kudratnya telah berkurang. Apa itu kudrat? Kudrat ni tenaga lah. Segala kegemilangan yang dicapainya ketika usia muda telah hilang. Walau bagaimanapun, kijang berazam untuk menghadapi semua itu dengan semangat dan usaha yang tinggi. Namun segalanya sangat sukar untuk dihadapi. Persoalan. Apa itu persoalan? Persoalan ni bukan soalan. Ada pelajar ni kan tak faham. Ada persoalan dia tanya. Tapi persoalan bukan soalan. Persoalan ialah idea sampingan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Okey, idea sampingan di sini ialah peningkatan usia mengurangkan keupayaan untuk melakukan sesuatu perkara. Bukan kijang saja, manusia. Berbeza tak? Cuba awak tengok diri awak yang masih muda, diri ibu bapa awak dan diri datuk dan nenek awak. Mestilah keupayaannya yang sangat berbeza. Tak kala usia kita masih muda, kita akan kuat. Tetapi bila sudah tua, keupayaan kita semakin berkurang. Okey, persoalan yang kedua ialah kesedihan menghantui diri apabila mengenang semua kehebatan yang telah hilang. Semua orang akan sedih apabila dirinya yang hebat sudah menjadi tidak hebat. Persoalan seterusnya ialah kegigihan amat perlu untuk meneruskan hidup yang penuh rintangan. Jadi walaupun hidup ni susah, kita kena teruskan dan kena ada kegigihan.
Yang terakhir ialah sikap berhati-hati amat penting dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi kijang ni dia berhati-hati. Dia takut tersadung akar. Kalau tersadung akar dia akan rebah. Jadi kita kena berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekarang kita tengok nilai. Nilai apa itu nilai? Nilai ialah aspek positif yang boleh diamalkan atau dicontohi untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ni, kita kena amalkan nilai-nilai murni. Contoh nilai murni di sini ialah berdikari. Contohnya, kijang hidup berdikari di dalam belantara demi meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kijang tidak meminta pertolongan daripada kijang-kijang yang lain. Dia kena teruskan sendiri. Nilai yang kedua ialah kesyukuran. Bersyukur. Buktinya, kijang dapat menerima kekurangan kehidupan yang terpaksa dihadapi setelah usianya menginjak tua. Jadi dia ni tahu dia ni tua, keupayaannya semakin berkurang dan dia perlu berbuat sesuatu. Nilai seterusnya ialah keberanian. Penting ni duduk di dalam belantara. Apa itu belantara? Awak kena tahu. Belantara ialah hutan yang tebal. Kena berani. Kalau duduk di dalam zoo tak perlu berani lah. Sekarang duduk di dalam hutan yang tebal. Apa keberanian kijangnya? Buktinya pada usia mudanya kijang berkuasa di kawasannya. Kenapa dia berkuasa? Kerana adanya sifat berani dalam diri kijang. Kalau dia tak berani, dia tidak boleh berkuasa. Okey, seterusnya rasional. Buktinya, kijang bertindak dengan lebih berhati-hati kerana sebarang kecuaian akan membahayakan diri. Okey, setelah kita teliti saja tadi dan kita telah baca, sekarang kita kena tahu nada. Bagaimanakah nada sajak ini? Nadanya ialah melankolik ataupun sedih. Apabila kita baca sajak ni ataupun kita cuba nak bersajak, kita kena pilih nada yang sedih berdasarkan maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi banyak unsur-unsur kesedihan yang boleh kita kesan dalam baris-baris sajak ni. Contohnya, suara nyaringnya tidak lagi bergema. Tidak bergema. Dia tidak lagi mampu menebak tahta sebab menyentak dahan kalbu. Dedaun resah mula berguguran. Meski dalam peribadi yang keruh, diredah belantara yang mula teduh. Jadi, kata-kata ini semuanya membawa maksud kesedihan. Seterusnya, kita tengok pula gaya bahasa. Gaya bahasa pertama ialah aliterasi. Apa itu aliterasi? Aliterasi ialah pengulangan bunyi konsonan dalam satu-satu baris. Bukan dalam rangkap, dalam satu baris. Berapa perlu berulang? Sekurang-kurangnya kena 3 kali. Contoh cikgu ambil di sini. Menyusun gerak dan langkah. Konsonan yang berulang ialah konsonan N. Contoh yang kedua. Akarnya menguncup di perdu harap. Apakah konsonan yang berulang? Yang berulang ialah konsonan R. Ini semua pelajar boleh ambil pada
rangkap kedua baris kelima. Aliterasi lagi. Seterusnya ialah pengulangan konsonan T. Cikgu beritahu awal-awal lah. Pengulangan konsonan T. Dia tetap menjinjing tekad dan tabah. Okey, pada rangkap keempat, baris ke-6. Huruf konsonan T yang berulang. Contoh yang keempat ialah dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Jadi konsonan yang berulang ialah konsonan K. Pada rangkap ketiga, baris kedua. Lawan kepada aliterasi ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal. Kita kenal dulu apakah ataupun yang manakah yang dikatakan huruf-huruf vokal, iaitu huruf A, E, I, O, U. Contoh yang pertama, pengulangan bunyi vokal A sebab menyentap dahan kalbu pada rangkap kedua, baris kedua. Contoh seterusnya ialah pengulangan bunyi vokal I. Dia tidak lagi gundah. Pelajar boleh ambil contoh ni pada rangkap keempat, baris ke-9. Gaya bahasa seterusnya ialah anafora. Apa itu anafora? Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Tidak semestinya 2 baris berturutan. Mungkin baris 1 dan berulang pada baris keempat ataupun sebaliknya. Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki pada rangkap ketiga, baris kedua. Dia tidak lagi gundah pada rangkap keempat, baris ke-8. Jadi yang berulang ialah perkataan pertama, dia. Jadi pelajar perlu garis. Seterusnya unsur alam. Apa itu unsur alam? Unsur alam ni ialah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Kereta. Unsur alam ke? Tidak. Sebab manusia yang mencipta kereta. Kita tengok di sini, apakah unsur alamnya? Tanah menghijau. Tanah unsur alam. Sang kijang. Belentara. Ini semuanya unsur alam. Gaya bahasa seterusnya ialah responsi. Responsi anafora ni lebih kurang lah. Sebab dia perulangan. Cuma berbeza. Responsi ialah pengulangan kata di tengah baris. Kalau anafora tadi, pengulangan kata pada awal baris. Suara nyaringnya tidak lagi gundah. Rangkap pertama, baris pertama. Dia tidak lagi mampu menobak tahta. Rangkap pertama, baris ketiga. Perulangannya ialah tidak lagi. Boleh juga pelajar ambil tidak. Tidak 2 kali ya. Seterusnya repetisi. Iaitu pengulangan. Maksudnya banyak perkataan yang berulang dalam karya ni kita boleh ambil sebagai repetisi. Di sini mudah saja cikgu ambil dia. Ada berulang 4 kali dia. Dia tidak lagi mampu menobak tahta. Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Dia tetap menjinjing tekad. Dia tidak lagi gundah. Jadi yang berulang repetisinya ialah dia. Seterusnya kita tengok perulangan repetisi lagi. Kita terus pula kepada personifikasi. Personifikasi ini adalah sifat manusia pada bukan manusia.
manusia. Yang ada di sini ialah sebab menyentap dahan kalbu. Sepatutnya yang menyentap ini ialah manusia, bukannya sebab. Okey, contoh yang lain. Kalau awak jumpa dalam sajaknya, contohnya pohon-pohon melambai. Jadi melambai itu, pohon-pohon melambai itu ialah personifikasi lah. Seterusnya kita masuk kepada metafora. Bunyinya indah, metafora. Perbandingan menggunakan dua patah perkataan. Ada yang konkret dan ada yang abstrak. Konkret ni kita boleh tengok ataupun kita boleh rasa dengan panca indera. Cikgu, apa itu panca indera? Panca indera apa? Panca indera kita, deria lihat, deria rasa, deria sentuh. Okey, contoh di sini ialah dahan kalbu. Dahan kita boleh nampak. Kalbu nampak? Tak nampak kan? Pepohon batin. Pepohon kita boleh nampak. Batin nampak? Tak nampak. Perdu harap. Perdu pun kita boleh nampak. Tetapi harap kita tidak boleh nampak. Okey, ada juga penggunaan bahasa istana. Contohnya menobat tahta. Jadi menobat tahta ni bahasa istana yang hanya dipakai oleh golongan raja. Rakyat biasa jangan sekali-kali menggunakan perkataan menobat tahta. Okey, pengajaran. Apakah pengajaran yang ada dalam sajak Kijang yang Lelah? Pengajaran ialah perkara yang boleh dijadikan iktibar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Antara pengajarannya ialah kita mestilah menerima hakikat kehidupan bahawa keupayaan akan mula berkurang setelah meniti usia senja ataupun apabila umur kita telah pun lanjut ataupun kita telah tua, maka kudrat kita akan mula berkurangan dan kita kena terima hakikat. Jika kita tidak menerima hakikat, kita akan dihantui ketakutan. Pengajaran yang kedua, kita perlu menghargai masa yang kita miliki. Masa ni sangat berharga. Masa itu emas. Masa yang telah hilang tidak akan kembali. Kita kena hargai. Macam mana nak menghargai? Melakukan sesuatu yang berfaedah. Contohnya sekarang belajar. Kita kena isi masa dengan belajar. Walaupun anda tidak pergi ke sekolah, tapi kita ada sesi pembelajaran di rumah. Kita kena belajar supaya pada masa usia kita lanjut nanti ataupun telah tua, kita tidak akan menyesal. Kita juga perlu meningkatkan motivasi untuk meneruskan kehidupan walaupun mengalami banyak kekurangan. Dalam hidup kita terlalu banyak dugaan, terlalu banyak ranjau, terlalu banyak rintangan. Nak belajar, tak ada handphone, tak ada laptop. Jangan jadikan alasan. Kita kena cari cara untuk menyelesaikan masalah kita. Sebab itulah kita kena meningkatkan motivasi. Seterusnya, kita perlu merancang kehidupan agar tidak menderita pada usia yang tua. Kita kena merancang. Merancang ni sebelum kita melalui fasa tersebut. Contohnya, menabung. Menabung adalah untuk digunakan pada masa kita memerlukan ataupun pada masa kita telah tua. Kerana pada masa yang tua, kita tidak mampu lagi untuk bekerja mencari rezeki. Jadi kisah Kijang ini banyak boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan murid-murid semua. Aktiviti seterusnya. Pelajar telah pun bersajak.
telah tahu maksud sajak, gaya bahasa, nilai dan sebagainya. Mari kita mencipta sajak. Jangan kata, tak boleh. Kalau orang lain boleh buat, kita juga boleh. Kita perlu melalui beberapa perkara apabila kita ingin mencipta sajak. Mula-mula, kita tetapkan jenis idea yang ingin disampaikan. Maksudnya, kita ni nak ciptakan sajak jenis apa? Contoh kita kata, sajak kemerdekaan. Ataupun sajak menghargai guru. Ataupun sajak kasih sayang terhadap ibu bapa. Pelajar cuba tulis dulu. Kemudian, idea atau isi akan menentukan jenis nada sajak. Kalau kemerdekaan, nadanya patriotik, bersemangat. Kalau tentang kasih sayang, nadanya ialah romantis. Ataupun pelajar ni rasa nak menegur sesuatu pihak yang membuat sesuatu yang tidak sepatutnya, kita boleh pilih nada sinis. Sinis iaitu menyindir. Ataupun pelajar berasa sedih terhadap sesuatu peristiwa, dan kita ingin tulis sajak ni, jadi nadanya apa? Nadanya ialah melankolik, iaitu sedih. Seterusnya, kita pilih kata-kata menarik ataupun gaya bahasa yang sesuai. Kita tetapkan jenis apa. Kita nak guna aliterasi, asonansi, anafora, metafora, personifikasi. Jadi kena ada. Jangan mencipta sajak tapi tak ada gaya bahasa. Jadi tidak tercapailah objektif sajak, ialah kata-kata indah. Penerangan daripada cikgu telah pun selesai. Cikgu harap pelajar mendapat manfaat. Jadi cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Berburu di padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Sekian, terima kasih.